Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi dalam bab 6 tingkatan 2. Okey, tajuk kita hari ini berkaitan dengan salah satu ciri kegemilangan Kesultanan Johor Riau adalah pusat persuratan. Jadi kita akan lihat bagaimanakah negeri Johor ini boleh mengembangkan negerinya sehingga menjadi terkenal dari aspek persuratan. Okey, dalam pengenalan kita akan lihat dahulu berkaitan dengan apakah itu pusat persuratan. Kalau kita lihat di sini, uh, pusat persuratan telah menghasilkan banyak karya-karya persuratan yang membuktikan bahawa Kesultanan Johor Riau ini tidak ketandusan dari segi karya-karya agung dan juga tokoh-tokoh persuratan yang berkaliber. Okey, ada beberapa nama kita akan lihat selepas ini seperti Tun Sri Lanang, kemudian Raja Aji dan juga ramai lagi tokoh-tokoh yang telah menghasilkan persuratan. Persuratan ni apa? Bahasa mudahnya senang sahaja, iaitu tulisan yang boleh kita baca sehingga ke hari ini. Okey, so dalam tajuk ini kita akan lihat berkaitan dengan dua kawasan seperti di Batu Sawar dan juga Pulau Penyengat di Riau yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan penulisan karya persuratan berkaitan kerajaan alam Melayu. Yang lebih penting adalah karya-karya persuratan ini adalah menggunakan bahasa Melayu. Okey, kita akan lihat satu persatu apakah yang perlu kita tahu di dalam tajuk ini. Okey, so kita lihat. Sebelum itu kita kena tahu dahulu apa itu karya agung. Okey, apakah karya agung? Okey, karya agung kalau ikutkan adalah maksudnya karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu itu sendiri. Okey, so itulah yang perlu kita lihat apabila dikaitkan dengan karya agung. Okey, so seterusnya karya agung ini biasanya melambangkan pencapaian yang unggul dalam tamadun Melayu yang mencerminkan pemikiran dan pandangan hidup bangsa Melayu itu sendiri. So dalam tajuk ini kita akan lihat bagaimanakah karya agung ini akan mempengaruhi karya ataupun pemikiran orang Melayu itu. Okey, so kita akan lihat satu persatu nanti bagaimanakah proses ini berlaku. Okey. Pertama sekali, karya yang unggul adalah seperti Sulalatus Salatin. Okey, Sulalatus Salatin ini bermaksud salasilah raja-raja ataupun peraturan segala raja-raja. Okey, so Sulalatus Salatin ini sudah pasti menceritakan berkaitan dengan raja-raja Melayu. Okey, naskah asal karya ini yang bernama Hikayat Melayu telah disusun dan ditulis oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612. So menunjukkan bahawa tulisan ini merupakan salah satu karya berkaitan dengan raja-raja Melayu dan sehingga sekarang masih lagi digunakan oleh para pengkaji untuk mengkaji kesultanan ataupun raja-raja Melayu menggunakan naskah ini. Kandungannya menceritakan berkaitan dengan asal-usul keturunan raja-raja daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada juga diceritakan berkaitan dengan adat istiadat kerajaan dan juga sejarah berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. So secara tak langsung kalau kita lihat karya ini begitu penting bagi negara ataupun orang Melayu, terutama di tanah Melayu kita inilah, iaitu di Malaysia. Jadi kita hendaklah baca berkaitan dengan Sulalatus Salatin ataupun raja-raja salasilah raja-raja ini. Okey. Seterusnya adalah Hikayat Hang Tuah.
Okey, apabila sebut dengan hikayat Hang Tuah, ia merujuk terus kepada pahlawan Melayu yang hebat ketika Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hang Tuah. Ada 5 bersaudara panglima-panglima perang yang terhebat di tanah Melayu ketika itu yang diketuai oleh Hang Tuah. Okey, sejarawan ada menyatakan bahawa naskah ini dihasilkan oleh pengarang daripada Johor ya selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu mempunyai seorang tokoh iaitu pahlawan yang begitu hebat ketika itu. Hikayat Hang Tuah ini adalah sebuah epik pahlawan yang mana merentasi sepanjang zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kandungan juga berkaitan dengan ketaatan dan kesetiaan Hang Tuah kepada rajanya dan Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana peristiwa Hang Tuah ingin dibunuh kerana menderhaka kepada Sultan, tetapi tetap diteruskan oleh Hang Tuah dan dia masih lagi setia dengan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Kalaulah kita pada masa itu ingin dihukum bunuh, adakah kita masih setia kepada Sultan? Adakah kita masih lagi akan ikut apa yang arahan daripada Sultan? Tetapi tidak, Hang Tuah teruskan sahaja. Malah dia kata, tak apa, ini adalah Kesultanan yang aku setia, jadi pasti aku akan ikut perintahnya walaupun menghukum untuk bunuh pada diri Hang Tuah itu sendiri. Bagaimana begitu hebat Hang Tuah. Okey, begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan sejarah Hang Tuah ini ada difilmkan. Boleh lihatlah filem daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Seterusnya kita lihat pula antara tokoh persuratan yang penting yang harus kita ketahui adalah Tun Sri Lanang yang mana telah menghasilkan Sulalatus Salatin tadi. Kalau kita lihat di sini, nama sebenar Tun Sri Lanang itu adalah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Itu nama sebenarnya, yang lahir di Bukit Seluyut, Kota Tinggi, Johor pada tahun 1565 dan pernah menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II. Dan beliau telah menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin atas titah perintah Raja Abdullah. Raja Abdullah ini adalah adinda ataupun adik kepada Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua tadi. Okey, seterusnya Tun Sri Lanang juga pernah dilantik sebagai penasihat kepada Sultan Iskandar Muda Aceh dan menjadi Raja Uli Balang di Samarlangga. Okey, itu adalah antara apakah jawatan-jawatan yang pernah disandang oleh Tun Sri Lanang sepanjang kehidupan beliau. Okey, seterusnya pula ada juga karya-karya lain yang dihasilkan di Johor. Contohnya seperti Tajul Salatin atau Mahkota Raja yang ditulis oleh Bukhari Al-Jauhari. Karya ini menceritakan berkaitan dengan antara karya persuratan yang tersohor dihasilkan pada zaman Kesultanan Johor Riau. Okey, maksudnya karya ini adalah antara karya persuratan yang paling terkenal yang dihasilkan pada zaman Kesultanan Johor Riau. Okey. Antara karya-karya lain juga adalah seperti Tufat Al-Nafis, Sarasilah Melayu dan Bugis serta Gurindam 12 yang telah dikarang oleh Raja Ali Haji. Okey, dan ada juga karya yang ditulis ataupun dikarang oleh Tun Hisap Misai yang dikenali sebagai Hikayat Anak Panah Sedasa. Okey, dan satu lagi adalah karya yang dikarang oleh Raja Ahmad, iaitu Syair Ungku Puteri. So, ini adalah karya-karya yang dihasilkan dalam Kesultanan Johor Riau. Daripada apa yang kita lihat tadi, kelahiran karya-karya persuratan yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut telah memberikan pengiktirafan kepada kegemilangan Kesultanan Johor Riau sebagai pusat persuratan alam Melayu pada abad ke-17 dan abad ke-18.
hasil daripada lahirnya karya persuratan ini telah memberi banyak kesan. Antaranya muncullah Kesultanan Johor Riau ini sebagai pusat perkembangan persuratan dan bahasa Melayu yang terulung di alam Melayu pada ketika itu. Dan kita hari ini sepatutnya menghargai karya-karya persuratan ini kerana karya-karya tersebut masih digunakan sebagai kajian-kajian yang akan datang. Dan kita terutama haruslah memberikan nilai yang tinggi terhadap karya-karya hasil daripada persuratan kerajaan Johor Riau ini. Dan pastinya tokoh-tokoh sejarawan masih lagi menjadikan karya persuratan ini sebagai rujukan utama dalam menghasilkan kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan kerajaan alam Melayu di tanah Melayu kita ini, terutama di Johor dan juga berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. So, pastinya persuratan ini memberi banyak manfaat kepada kita. Jadi marilah kita membaca atau mendapatkan sekurang-kurangnya naskah-naskah tersebut untuk disimpan dalam perpustakaan ataupun bahan-bahan rujukan utama kita di rumah. Sekurang-kurangnya kita adalah bahan ini untuk menunjukkan bukti bahawa persuratan Melayu ini perlu dijaga. Okey, so itu saja untuk kelas kita hari ini berkaitan dengan pusat persuratan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Inilah salah satu kegemilangan yang harus kita jaga berkaitan dengan Kesultanan Melayu ataupun Kesultanan Johor Riau. Okey, so itu saja. Kita jumpa lagi pada kelas berikutnya. Sekian, terima kasih.